Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu lagi berita yang menggemparkan sahabat-sahabat semua. Apabila sekali lagi fitnah dan ugutan ya kepada Perdana Menteri kita yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim dibuat oleh seorang ustaz yang bernama Safi Arsyad daripada Kedah, telah ditahan oleh polis, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kalau rakyat di luar sana mengatakan bahawa ya Kawaris is real, kata itu antara kata-kata daripada netizen, warganet. Diajar membenci sehingga diajar untuk membunuh hanya sebab perbezaan politik. Orang macam ini jadi cikgu, boleh bayangkan tak apa dia ajar kepada anak-anak kita. Itu antara persoalan kenyataan daripada pihak netizen ya, berkaitan dengan fitnah dan juga berkaitan dengan isu yang sedang tular di media sosial ketika ini. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar di sebelah kiri saya ini tidak cukup besar. Kalau saya kasih besar sekejap begini, ya kita boleh nampak ini antara komen-komen daripada ustaz tersebut. Bakal kecelakaan akan menimpa kita dan perbuatan pemimpin ini secara paksa, itu antara kenyataannya. Dan sekali lagi katanya Anwar semakin gila dah ni. Rata-rata orang bercakap benda ini memang agenda Zionis dan memang sah tali barut Zionis katanya. Boleh bunuh dah dia ni. Itu antara kenyataan biadab, bodoh, bangang daripada individu yang digelar sebagai cikgu dan ustaz ini, sahabat-sahabat semua. Pakat-pakat tengok dalam bilik mesyuarat dia ada lambang Dajjal, kata itu antara kenyataan ya daripada individu ataupun insan yang digelar ustaz ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat dengan komen-komen seperti ini, kenyataan-kenyataan seperti ini, kita boleh lihat ya bahwa apa yang dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin sebelum ini, bahwa beliau mengatakan PAS ini adalah sebuah ajaran sesat. Hari ini semakin jelas, sahabat semua, semakin nampak ya, inilah kebobrokan, dan netizen mengatakan ini adalah ajaran Khawarij. Dan hari ini, sahabat semua, ustaz ini telah ditahan polis kerana menfitnah dan juga membuat ugutan bunuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya ingin memberikan sedikit ya kenyataan media hari ini yang dikatakan seorang ustaz Maktab Mamun Kulim telah ditahan polis semalam di atas kesalahan membuat kenyataan fitnah dan ugutan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Polis Kedah, Datuk Fizul Saleh, memaklumkan bahawa Ustaz Safi Arsyad ditahan. Ekoran kenyataannya dimuat naik di laman Facebook. Laporan diterima dari seorang lelaki yang mengatakan telah melihat satu paparan tangkap layar komen dalam aplikasi WhatsApp. Setakat semalam, kami menerima 5 laporan berhubung paparan ini. Siasatan kes ini telah diambil alih oleh Unit Siasatan Jenayah dan Kematian dalam Tahanan JKT Bukit Aman. Safi ditahan reman sehingga 4 Disember dan kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan untuk kesalahan menakutkan secara jenayah dengan menyembunyikan nama yang membawa kepada hukuman penjara 2 tahun atau denda kedua-duanya sekali. Siasatan juga dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana penggunaan rangkaian perkhidmatan tidak wajar yang membawa hukuman penjara sehingga setahun atau denda RM50.000. Oh, ya. Apa punya ustaz ini, sahabat semua, apa punya cikgu kalau beginilah beliau mengajar di tempat beliau mengajar budak-budak ini semakin terdedah kepada ajaran yang berbahaya, dan mungkin juga ini akan membuatkan negara kita kucak kacir ya, kerana dengan hasutan, dengan desakan, gesaan untuk membunuh dan sebagainya. Saya percaya ini adalah satu tindakan yang amat-amat tidak bertanggungjawab, dan saya boleh katakan ini adalah ajaran sesat pada pandangan saya, sahabat-sahabat semua. Jadi anda boleh berikan komen anda ya berkaitan dengan isu ini. Jadi satu lagi perkara yang saya ingin kongsi bersama dengan anda ialah ya berkaitan dengan Ahli Parlimen Bersatu Bukit Gantang yang kini saban hari diserang, ditembak oleh pakat oleh geng-geng mereka sendiri ya, daripada Parti PAS khususnya maupun daripada Bati Bersatu. Dan beliau membuat kenyataan, katanya Bersatu tidak pernah memanggil wakil rakyat Perikatan Nasional berbincang isu peruntukan. Itu antara pendedahan
yang amat mengejutkan ya daripada ahli Parlimen Bukit Gantang ini, ya, yang yaitu Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fazal. Beliau mendakwa Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN tidak pernah dimaklumkan mengenai syarat yang kononnya diletakkan kerajaan untuk berunding peruntukan. Jadi malah kata Syed Abu Husin, ahli Parlimen PN termasuk dari Bersatu tidak pernah dipanggil untuk berbincang mengenai rundingan peruntukan kepada mereka seperti yang dimaklumkan atau dimahukan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya lagi, saya selalu juga bertanya kepada pucuk pimpinan kenapa tak runding. Jawapan yang mereka bagi syaratnya ketat. Apa syaratnya? Kita tidak dimaklumkan. Malahan ahli Parlimen PN Bersatu tidak dipanggil pun untuk menyatakan bentuk rundingan. Jadi bagaimana kita nak terlibat katanya. Dan jadi kita ini memendam rasa. Yang penting bagi kita ahli parlimen ialah suara rakyat. Membela kawasan saya dah setahun berlalu saya tak boleh bagi apa-apa kepada mereka kecuali allowance yang saya dapat. Saya belanjakan habis katanya dalam satu wawancara bersama portal berita Malaysia GZ. Ya, kalau kita lihat ya pada 28 November ya ahli Parlimen Bukit Gantang ini mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri secara terbuka di Dewan Rakyat. Dia ada ahli Parlimen Bersatu yang kelima yang berpaling tadah dan mengeluarkan taat setia kepada kerajaan sehingga hari ini. Dalam wawancara itu, ahli Parlimen Bukit Gantang juga bekas Wakil Rakyat PN sebelum menyertai Bersatu turut menyatakan terdapatnya usaha Perikatan Nasional untuk merampas kerajaan dalam tempoh setahun ini namun gagal. Dalam tempoh setahun ini katanya usaha-usaha untuk menukar kerajaan dibuat. Usaha-usaha untuk menarik penyokong kerajaan dibuat oleh pucuk pimpinan Perikatan Nasional. Mungkin sebab itu mereka tak mahu minta. Jadi kalau mereka boleh meminta supaya ahli-ahli Parlimen kerajaan datang menyokong Perikatan Nasional, jadi mengapa tidak boleh ahli Parlimen Perikatan Nasional memberi sokongan kepada kerajaan, ujarnya lagi. Oh, panas sahabat semua. Ini adalah satu pendedahan yang amat mengejutkan kita. Jadi perkara yang pertama tadi ya sangat-sangat membingungkan kita. Bagaimana seorang individu yang digelar sebagai ustaz, mengajar sebagai pengajar, ya membuat kenyataan seperti ini, ya menghasut dan yang paling teruk menggesa ataupun membuat kenyataan ya untuk mengugut Perdana Menteri kita, membunuh Perdana Menteri kita. Di mana moral mereka sebagai ustaz, sahabat-sahabat semua, sebagai orang yang beragama, ya kenapa mereka sanggup melakukan kenyataan-kenyataan seperti itu? Kenapa mereka menghasut rakyat untuk membenci Perdana Menteri kita? Apakah Perdana Menteri kita ini ya begitu jahil sekali sehingga begitu mereka membuat tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah melampau, seakan-akan mereka ini tidak punya otak, seakan mereka begitu terdesak sekali mahu untuk menjatuhkan Perdana Menteri kita, kerajaan yang ada pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau mereka mau menjatuhkan kerajaan ini, siapa sebenarnya yang derhaka? Siapa sebenarnya yang menyesatkan dengan ajaran-ajaran seperti ini? Ini adalah berbagai persoalan sahabat-sahabat semua. Bukan saya yang bertanya. Saya percaya mungkin Anda yang mendengar juga tertanya-tanya. Kenapa ada sikap individu yang digelar ustadz ya dalam seperti ini boleh membuat kenyataan yang begitu jelek, yang begitu tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi kita berharap ya hari ini walaupun dia sudah ditahan, direman, dimasukkan ke dalam lokap, kita berharap supaya individu seperti ini harus dikenakan tindakan yang tegas. Jangan diberi muka. Kalau mereka mohon maaf ke apa, ya boleh terima. Tapi hukuman tetap harus dijalankan. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat-sahabat dan semua di luar? Adakah Anda seirama dengan saya atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.